We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Muka surat 668. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu lepas kita telah mendengar rumusan ataupun jawapan daripada Hasan Basri yang mengatakan kalau ulama itu ataupun orang yang faqih itu dia sibuk mengumpulkan dunia, maka orang yang awam pula dia akan pergi kepada syubhat. Dia akan tergelincir kepada makanan yang syubhat. Kalau ulama tu pula makan benda-benda yang syubhat pun dia balun juga, maka orang awam pula akan makan yang haram. Dan bila ulama makan benda yang haram, maka orang awam ni dia akan jadi kafir. Jadi di sini diterangkan, dia kata Abu Lais berkata, kerana bila ulama sibuk mengumpulkan dunia yang halal, maka akan ditiru oleh awam, sedang mereka tidak mengerti sehingga terjerumus dalam yang syubhat. Jadi dia terangkan lagi, kenapa kalau ulama ataupun orang alim, orang faqih itu sibuk mengumpulkan dunia yang halal, maka orang awam tu dia akan pergi kepada syubhat. Sebabnya dia kata bila para ulama ataupun orang alim ni nampak gaya sibuk dia, sampai tak sempat nak sembahyang secara tepat waktunya, ataupun di surau ke di masjid tak sempat sembahyang, tapi tak sempat. Jadi orang awam ni dia tengok, oh dia pun nak tiru ulama, dia pun kejar dunia juga, ataupun dia sibuk mengumpulkan dunia. Cuma hak ulama ni dia sibuk kumpul dunia, tapi oleh kerana dia ni ulama, dia tahu sikit sebanyak tentang halal haram, syubhat ke benda, maka dia cuba kontrol. Lagi mana boleh kontrol, dia kontrol. Orang awam ni dia tengok ulama ni sibuk dengan dunia, maka dia tiru, tapi dia tak tahu halal haram, syubhat dan sebagainya. Maka bila dia tiru kejar dunia, meniru dari sudut kejar dunia tu, maka dia pun terbabat. Benda syubhat pun dia langgar juga. Itu yang dimaksudkan bila ulama sibuk dengan dunia, maka orang awam dia akan jadi pergi kepada benda syubhat, dia akan terbuat benda yang syubhat. Kalau ulama itu pula makan benda yang syubhat, tengok ulama ni ialah macam saya cerita dari sudut makanan, macam tak ada milih langsung. Tengok gaya bila dia pergi kedai ke supermarket, dia belasah belaka, tak kira hak Cina ke apa benda, kan, nampak ada syubhat sikit. Jadi orang awam dia tengok, dia kata ulama, dia tu ustaz tu, tok guru ke, tok lebay ke, kan, tengok dia buat belasah belaka.
Jadi orang awam ni pun tiru. Bila tiru, maka dia pada masa tu bila dia tiru tu, dia tak ada nak perhati benda yang haram. Dia kira benda syubhah. Ya. Ulama buat, dia pun buat. Syubhah tak haram lagi. Syubhah ni kalau kita tinggal, menunjukkan kita ni jenis orang yang warak. Warak ni apa dia? Maknanya orang yang berhati-hati dalam bab agama dia. Dia jaga kalau boleh benda-benda tu jangan masuk dalam diri dia. Sebab menerusi sifat warak itu, maka kita akan dapat ketenangan. Bila orang tu jaga bab makan ni, sama ada bab makan ke ataupun bab harta dia, sumber harta dia, dia jaga, dia akan jadi tenang jiwa dia. Kalau berserabut itu cam lah tu. Semalam pun saya ada satu orang hamba Allah Ta'ala mari jumpa bercerita tentang ialah masalah keluarga dia, pengurusan harta pusaka. Orang yang yang uruskan harta pusaka ni biasanya abang sulung lah, ataupun anak lelaki sulung. Kalau tak betul, saya mudah je bagi dia punya tu. Saya kata, ialah kalau dah betul begitu keadaan abang, cuba tengok abang macam mana. Saya boleh teka. Bila saya cakap lagu tu, dia pun cerita selalu. Anak cerdik tapi tak menjadi belaka. Anak cerdik. Dia pun ceritalah hak ni dapat. Yalah dia cerita tu maknanya hebat lah. Kalau UPSR dapat 4A tu hebat lah sekarang. Golongan cerdik. Tapi menjadi huru-hara habis. Dan dia tu pula, yang si abang dia tu pula yang menguruskan harta pusaka secara sedar. Dia urus tak betul tu secara sedar. Orang dah bagi nasihat tak betul, dia langgar juga. Ambil juga bagi tak betul lah. Kehidupan dia tu buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Harta yang dia dapat tak ada, jadi tak ada. Hak adik-beradik hak lain tu, hak jenis teraniaya tu boleh kumpul harta pula. Kereta besar-besar. Itu baik. Itu kata orang itu haram lah tu Baik. Yang syubhah ni maknanya benda yang tak jelas Terbuat benda yang tak jelas antara haram dengan halal. Bila orang tu buat, maka jiwa dia kelang kabut sikit. Baik. Jadi kalau orang alim buat benda syubhah, jadi orang awam ni pun ikut. Bila orang awam ikut ni, dia akan tergelincir pergi pada haram. Dia akan pergi pada benda haram. Pada fikiran orang orang awam, dia kata orang ulama pun buat benda macam tu, yang nampak gaya macam syubhah kan. Jadi dia kata mungkin benda tu kecil sangat kan. Bila kecil sangat, last kali bagi dia hak haram pun dia nampak kecil juga. Dia rasa tak ada masalah. Jadi dia tergelincir. Dan kalau sekiranya disebut itu, bila ulama makan yang haram, bila dilihat ada ulama yang makan benda yang haram, maka pada masa itu orang awam pun pakai ikut belaka. Last kali orang awam ni dia tergelincir mulut dia pula. Dia kata alah haram super je. Habis. Bila cakap lagu tu jadi kafir. Itu dia kata bila orang ulama, orang faqih itu dia terbuat benda-benda yang haram dan dilihat oleh orang awam, maka pada masa itu orang awam dia akan jadi kafir banyak. Sebab itu maknanya benda ni kita kena jaga-jaga. Cuba tengok dalam kes-kes yang kita tengok yang 2-3 hari ni berlaku. Bila ulama senyap, tak ada mufti bunyi. Tak ada. Jadi ramailah yang kata hukum hududnya memperlekehkan hudud macam-macam. Tuan-tuan nampak tak ini yang dikatakan oleh kitab ni? Sama ada dia pemimpin hak kampung. Tuan-tuan tak jumpa orang kampung. Dia kata benda tu hukum hudud tak buat tak apa, dia tak boleh hidup. Sedangkan kalau pergi kepada hukum Islam yang kita haraplah dapat dilaksanakan macam Brunei nak buat bulan 4 ke apa ni? Bulan 6. Dia mudah je sipir dia. Kalau ada orang mengaku dia dizinai ataupun disetubuhi depan belakang ke apa benda, orang tu yang kena hudud. Tuan-tuan nampak keindahan Islam? Ini dah hak mengaku terlepas, hak dituduh tu yang kena. Tuan-tuan nampak Ini yang dikatakan kezaliman dan ketidakadilan. Islam dia kata mari perempuan. Dia kata tu saya disetubuhi oleh
saya berzina dengan orang tu, kan? Mana-manalah, si mamak ke dolah ke. Tanya mamak, ya ke tak? Saya tak ada buat. Awak yang perempuan yang kena, sebab awak mengaku. Mari orang lelaki, saya kena liwat. Betul, saya kena liwat. Awak yang kena, bersumpah lagi, saya kena liwat oleh si dolah ke apa benda. Tanya dolah, tak ada, saya tak ada buat. Katalah dolah tu betul buat, dolah tu memang betul liwat dia ataupun berzina ke. Oleh kerana dolah tak mengaku, tak ada saksi, dolah terlepas, yang mengaku tu yang kena. Nak ulahlah sikit supaya tuan-tuan nampak kezaliman ini bila kita jauh daripada Islam, mana kezaliman akan berlaku. Yang kita, kalau sekiranya kita tak ambil peduli tentang benda-benda macam ni, kita bimbang, takut benda ni berlaku kepada kita ke, waliazubillah, anak cucu kita ke. Sekarang ni kita rasa seronok kena kat orang lain, tapi ini dia yang berlaku. Yang mengaku diliwat tu kena. Apa ni bebas, yang dituduh kena. Saksi tak kuat. Pasal apa ini berlaku? Sebab ulama diam. Mana ada bunyi? Mufti kita ada 13 orang ke berapa? Setiap negeri ada mufti. Orang Mesir mari dia kata pelik Malaysia ni, Mesir pun ada satu je hebat dengan ulama dia apa semua. Saudi pun ada satu. Malaysia ni ada 13 mufti. Tapi mufti semua senyap. Tain hak kena angin dengan pemerintah bunyi, tain tak kena senyap belaka. Ini dia akibat bila ulama itu dia tak jujur dan tidak amanah pada ilmu dia, akhir sekali masyarakat jadi rosak. Apabila hari kiamat, maka orang-orang bodoh berpegang kepada orang-orang alim sambil berkata, kamu telah mengetahui, maka mengapa kamu tidak memberi petunjuk kepada kami dan tidak melarang kami sehingga kami terjerumus dalam kebinasaan. Inilah yang kita takut sekali. Jadi kita harap bila kita tahu, kita buat sekadar yang kita mampu. Orang yang tahu ada ilmu banyak, dia buat. Kena amanah dengan ilmu dia, kena sampaikan. Kita hak belajar sikit-sikit mari surau masjid ni, kena tumpah sikit pada anak cucu kita, supaya anak cucu kita tak tarik kita. Nampak kita mari surau masjid, tapi kita punya anak cucu, isteri kita tak ajar dia, tak cerita sikit-sikit. Cerita sikit-sikit sekadar boleh pun tak apa dah. Jadi kalau tak buat begitu, maka mereka ini akan tarik kita. Kenapa tak ajar kami dulu? Tak peringat. Kalau dah peringat, kita boleh jawab. Kalau Tuhan tanya pun, aku dah peringat dah, dia degil juga. Degil juga tak nak dengar cakap. Nak buat macam mana? Wallahualam. Jadi pertamanya saya ucap terima kasih kepada hak bagi sumbangan sekadar nak mendapatkan saham lah, saham akhirat kepada anak, dan juga ada seorang lagi, 4 orang semua yang akan pergi ke Cape Town belajar tahfiz pada hari ini 7.30 malam. Dan saya pun hari ini bawalah anak-anak saya 3 orang tu, yang baju hijau, baju kuning, baju putih ni. Dia orang nak bersalam dengan tuan-tuan semua yang dah bagi sumbangan sikit sebanyak tu. Ucap terima kasih pada ibu bapa dan juga jemaah yang bagi sedikit sebanyaklah sumbangan. Saya ingat dapat 2,700 jadi kita bagi 4 lah, dengan ada satu orang lagi bagi 4, dapatlah kot lebih kurang 6,700 kot. Jadi nanti anak-anak saya nak jumpa tuan-tuan, nak bersalam yang duduk depan ni ada 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
so far from you.